warahmatullahi wabarakatuh saya ucapkan. Sebelum memulakan pembintangan video ini, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nur Fazila binti Sabaruddin, nombor matrik 4211000511. Saya ingin berterima kasih dengan pensyarah saya iaitu Miss Irma Suryani binti Jaswir yang selalu memberikan tunjuk ajar dan membantu saya dalam menyiapkan tugasan laporan ini. Tajuk isu yang saya akan bentangkan pada hari ini ialah isu menangani anti-vaksin COVID-19 di Malaysia. Dengan itu, saya ingin memulakan pembentangan saya dengan membentang pengenalan laporan ini. Menurut artikel yang dimuatnai oleh Berita Harian pada tarikh 15 Jun 2021 iaitu Berhati-hati tangani propaganda anti-vaksin ini telah menyatakan bahawa golongan anti-vaksin juga terdapat di negara kita, malahan telah menjadi semakin meningkat. Anti-vaksin ialah fahaman dan tindakan yang menentang pemberian vaksin baik secara peribadi ataupun berkelompok. Gerakan anti-vaksin sudah muncul sejak penciptaan vaksin meskipun fakta-fakta ilmiah membuktikan bahawa vaksin itu adalah selamat dan efektif. Menurut pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengatakan ancaman fahaman golongan anti-vaksin merupakan salah satu ancaman kesihatan awam terbesar dunia. Hal ini kerana golongan anti-vaksin ini telah membangkitkan alasan tersendirinya tanpa mencari dan memeriksa terlebih dahulu secara mendalam. Menurut pengarah HTAR Dr. Zulkarnain Muhammad Rawi 2021 menganggarkan bahawa 70% daripada kemasukan kuat adalah golongan yang tidak divaksinasi sehingga menyebabkan 80% angka kematian. Seperti dalam artikel yang dimuatnai, juga terdapat beberapa sebab ataupun punca golongan anti-vaksin di negara kita telah melakukan beberapa cara untuk mengangkang rakyat daripada mengambil vaksin. Salah satunya ialah melanggar hukum agama dan banyak lagi. Oleh itu juga, terdapat beberapa alternatif perlu diaplikasikan untuk membantu golongan anti-vaksin ini daripada menjadi salah satu kesan sampingan peningkatan kes baru semasa pandemik COVID-19 di Malaysia. Oleh itu, terdapat beberapa sebab-sebab yang menyumbang kepada masalah menangani anti-vaksin COVID-19 di Malaysia. Sebab pertama yang menyumbang masalah menangani anti-vaksin COVID-19 di Malaysia ialah vaksin membawa banyak kesan sampingan yang serius. Golongan anti-vaksin mengatakan bahawa suntikan vaksin yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia mempunyai kesan sampingan yang serius. Sebagai contoh, kesan sampingan yang akan didapati adalah seperti menjejaskan kesihatan seseorang. Hal ini menyebabkan golongan anti-vaksin berfikir untuk tidak mengambil vaksin daripada mendapat kesan sampingan yang lebih buruk daripada penyakit COVID-19 ini. Selain itu juga, munculnya masalah anti-vaksin yang perlu ditangani ini ialah melanggar hukum agama. Golongan anti-vaksin berspekulasi bahawa suntikan vaksin COVID-19 telah melanggar hukum agama kerana mengandungi produk babi, sekaligus menyatakan bahawa suntikan vaksin COVID-19 ini tidak halal. Contohnya dapat dilihat baru-baru ini terjadi di negeri Kedah. Terdapat seorang doktor telah menggalakkan umat Islam untuk tidak mengambil vaksin COVID-19 ini. Hal ini kerana beliau menegaskan bahawa kandungan yang terdapat di dalam suntikan vaksin COVID-19 ini mempunyai kandungan produk haiwan dan tidak halal. Seterusnya, sebab menangani masalah golongan anti-vaksin ini ialah kurang mengambil perhatian. Kebanyakannya golongan anti-vaksin di negara kita tidak bersetuju dengan suntikan vaksin COVID-19 ini mempunyai pelbagai sebab, salah satunya ialah kurang mengambil perhatian. Golongan ini mengetahui tentang wujudnya penyakit serta suntikan vaksin ini tetapi mereka tidak memperhatikannya. Mereka hanya memandang rendah terhadap penyakit yang mampu membawa maut ini. Sebagai contoh, golongan anti-vaksin melihat berita yang ditayangkan di pelbagai media massa tetapi mereka tidak mengambil perhatian terhadap masalah yang terjadi di dunia pada masa kini.
Lain daripada itu, sebab terjadinya golongan anti-vaksin ini disebabkan oleh terpengaruh dengan maklumat anti-vaksin. Hal ini dikatakan demikian kerana golongan anti-vaksin ini telah menyebarkan maklumat-maklumat yang salah tentang suntikan vaksin coronavirus ini. Tamsilnya, beberapa penceramah telah menyebarkan maklumat salah tentang suntikan vaksin di negeri Kelantan. Sebab yang terakhir terjadi masalahnya, golongan anti-vaksin ini ialah kurang membaca. Golongan anti-vaksin ini muncul kerana mempunyai sifat kurang membaca yang menyebabkan kerugian pada diri sendiri, orang lain dan juga persekitaran. Contohnya, golongan anti-vaksin ini hanya menerima maklumat tanpa mencari asal-usul penjelasan maklumat tersebut. Di dalam keadaan kita yang hidup bagaikan di ujung tanduk sahaja telah menyebabkan ramai masyarakat menerima tanpa memikirkan kesannya. Disebabkan itu, ramai rakyat negara kita termasuk dalam golongan anti-vaksin ini kerana mereka mengamalkan sifat kurang membaca sehingga menyebabkan diri sendiri dan juga orang lain diambang bahaya. Untuk menggunakan pemikiran literal. Pemikiran literal merupakan sumbangan yang telah dicorakkan oleh Edward D. Bono pada tahun 1967. Pemikiran literal ialah salah satu cara penyelesaian masalah yang menggunakan daya imajinasi dan bukan secara logik atau tradisional. Dalam pemikiran ini, Edward D. Bono menitikberatkan jenis jawapan yang boleh berkembang dari idea lama. Hal ini kerana isu menangani anti-vaksin COVID-19 yang menyerang negara kita perlu diselesaikan menggunakan pemikiran lateral. Ianya diperlukan bagi mencabahkan lagi idea-idea baru untuk menyelesaikan masalah ini. Sebagai contoh, alternatif yang paling sesuai digunakan untuk menyelesaikan masalah golongan anti-vaksin yang semakin meluas di negara kita ialah masyarakat tampil menceritakan pengalaman mereka selepas divaksin ke seluruh dunia agar dapat membuka mata golongan anti-vaksin ini. Walaupun langkah-langkah yang digunakan oleh pihak berkuasa untuk menangani masalah tidak menentu sehingga mendapat sedikit kekacauan, tetapi tidak akan mengurangkan angka golongan anti-vaksin yang telah mengubah kepercayaan mereka dan mengambil vaksin pada waktu itu juga. Seterusnya, langkah kedua ialah menganalisis masalah. Terdapat dua kesan isu menangani anti-vaksin COVID-19 iaitu kes jangkitan COVID-19 meningkat dan menjadi penyumbang angka kematian COVID-19 di negara kita. Hal ini kerana penyakit COVID-19 merupakan penyakit yang boleh menjangkiti sesiapa sahaja, tidak kira tua, muda maupun kanak-kanak. Sesiapa sahaja boleh terjangkit kerana penyakit coronavirus adalah penyakit berjangkit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 dan menjadi sakit teruk atau mati pada usia berapapun. Oleh itu, pihak bertanggungjawab memberikan saran kepada seluruh penduduk untuk melakukan vaksinasi agar dapat membantu pesakit yang terjangkiti agar dapat memperlambatkan virus menjalar ke seluruh badan. Dengan itu juga, kedua impak isu menangani anti-vaksin ini dapat kita hindari daripada terjadi di negara kita. Langkah keempat untuk menyelesaikan masalah ialah memilih penyelesaian terbaik. Kaedah penyelesaian yang utama ialah masyarakat tampil menceritakan pengalaman selepas divaksin. Masyarakat yang sudah mengambil suntikan vaksin COVID-19 akan menceritakan tentang pengalaman mereka untuk meyakinkan golongan anti-vaksin di Malaysia. Sebagai contoh, masyarakat yang sudah divaksin boleh tampil menceritakan tentang kesan sampingan yang dihadapi selepas menerima suntikan vaksin. Bukan itu sahaja, mereka yang sudah menerima vaksin boleh menceritakan pengalaman tentang suntikan vaksin COVID-19 di media sosial, radio dan televisyen. Hal ini akan menyebabkan keraguan golongan anti-vaksin terhadap suntikan vaksin semakin berkurang. Oleh itu, masyarakat digalakkan untuk tampil menceritakan tentang pengalaman mereka selepas mengambil suntikan vaksin coronavirus ini walaupun datang dari pelbagai negeri, kaum dan juga agama. Secara keseluruhannya, alternatif ini merupakan penyelesaian terbaik dalam menangani isu suntikan vaksin COVID-19 di Malaysia. Dalam menyelesaikan masalah ialah melaksanakan pilihan disebabkan oleh alternatif utama iaitu masyarakat datang tampil menceritakan pengalaman selepas divaksin ini sering dilakukan, maka semakin ramai juga golongan anti-vaksin yang telah mengubah fikiran mereka terhadap suntikan vaksin coronavirus ini. Dengan adanya alternatif ini, masalah menangani anti-vaksin COVID-19 dapat diselesaikan secara beransur dengan usaha yang tidak mula rapuh kerana sebilangan masyarakat masih berbelah bagi untuk mempercayai suntikan vaksin coronavirus ini.
Pada awalnya, berita suntikan vaksin ini diwar-warkan kepada seluruh rakyat Malaysia secara percuma. Pada masa itu juga, golongan anti-vaksin menjadi semakin meningkat. Akhirnya, setelah masyarakat datang tampil untuk menceritakan kesan yang didapati selepas menjalankan suntikan vaksin itu, semakin ramai juga penduduk Malaysia yang merasa yakin terhadap suntikan vaksin yang diberikan membawa hasil yang positif ke tubuh badan kita. Selain itu juga, berbagai pendapat dan juga pengalaman yang telah dikongsikan oleh masyarakat di media sosial yang menyebabkan golongan anti-vaksin ini merasa lebih yakin untuk menerima suntikan vaksin. Bukan itu sahaja, golongan-golongan artis ternama juga ikut membantu dalam menceritakan pengalaman mereka selepas divaksin dalam sosial media mereka seperti Instagram, Facebook, Twitter dan banyak lagi media sosial untuk bersama-sama membantu menangani golongan anti-vaksin COVID-19 yang dihadapi oleh negara kita. Setelah itu, ramai golongan anti-vaksin berpusu-pusu tampil datang mendaftar untuk mengambil suntikan vaksin coronavirus. Langkah seterusnya ialah menjana alternatif. Terdapat 3 alternatif yang saya dapatkan untuk menangani isu anti-vaksin COVID-19 ini. Yang pertama ialah mendekati golongan anti-vaksin ini secara langsung. Yang kedua, mengadakan kempen tentang kelebihan vaksin. Dan yang terakhir, masyarakat tampil menceritakan pengalaman selepas divaksin. Dengan itu, saya akan teruskan dengan membentangkan pro dan kontra setiap alternatif ini. Alternatif pertama mempunyai 2 pro, iaitu dapat mengurangkan keraguan golongan anti-vaksin dan dapat menyeratkan silaturahim antara keluarga, rakan dan jiran tetangga. Bagi kontranya pula, golongan anti-vaksin masih tidak mempercayai fakta yang telah dikongsikan. Bagi alternatif kedua pula, hanya terdapat 1 pro, iaitu dapat memberikan kesedaran terhadap golongan anti-vaksin. Alternatif ini pula mempunyai 3 kontra, iaitu golongan anti-vaksin tidak mengambil peduli tentang kempen-kempen yang telah dilaksanakan. Selain itu, mereka tidak mempunyai minat tentang kelebihan vaksin dan juga golongan anti-vaksin tidak berminat melibatkan diri dalam kempen yang dijalankan. Bagi alternatif yang terakhir pula, masyarakat tampil menceritakan pengalaman selepas divaksin mempunyai alternatif yang terbanyak. Alternatif ini pula mempunyai lebih banyak pro berbanding kontranya. Buktinya, pro dapat membuka fikiran golongan anti-vaksin, mampu mengubah perspektif golongan anti-vaksin dan dapat menambah pengetahuan tentang suntikan vaksin. Kontranya pula hanya 1, iaitu tidak semua masyarakat ingin diwawancara. Kesimpulannya, isu menangani anti-vaksin COVID-19 di negara Malaysia perlulah diusahakan secara terus-terusan. Hal ini kerana semakin ramai pihak bertanggungjawab yang memainkan peranan, maka semakin ramai masyarakat tampil menceritakan pengalaman tentang kesan sampingan yang dihadapi oleh mereka selepas divaksin. Hal ini akan menyebabkan masalah serta golongan anti-vaksin juga semakin berkurang. Jikalau alternatif-alternatif yang ada tidak dijalankan, akan menyebabkan golongan anti-vaksin ini semakin berleluasa di negara kita. Hal ini juga akan menyebabkan negara kita tidak akan bebas dari penyakit coronavirus ini. Oleh itu, seluruh masyarakat juga haruslah berani tampil menceritakan tentang kelebihan-kelebihan suntikan vaksin COVID-19 agar golongan anti-vaksin ini ingin mengubah fikiran mereka lalu mengambil suntikan vaksin ini. Selain menjauhkan jarak, memakai topeng muka ataupun mencuci tangan dengan kerap, suntikan vaksin juga merupakan salah satu cara untuk memperlambatkan penularan penyakit coronavirus ini daripada terjangkit dari orang lain. Maka, golongan anti-vaksin ini haruslah segera mengubah akal fikiran agar pengaruh golongan anti-vaksin di negara kita semakin berkurang serta negara kita dapat keluar dari zon bahaya coronavirus seperti masa lalu. Dengan itu, berakhirlah pembentangan saya tentang isu menangani masalah anti-vaksin COVID-19 di Malaysia. Sekali lagi, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Miss Sirma. Semoga pembentangan yang saya bentang jelas dan difahami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.